بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Waqala al-musannif, telah berkata al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitabnya Aqidatul Islam pada muka surat 42. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan ilmu seluruh orang salih sehingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hendaklah kita meyakini kelebihan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua adalah orang-orang yang adil. Hendaklah kita meyakini kelebihan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tarbiyah mereka, meyakini bahawa mereka semuanya adalah orang-orang yang adil, terpilih dan amanah. Tidak boleh mencela mereka dan mengkritik salah seorang dari kalangan mereka. Dan hendaklah kita meyakini bahawa khalifah yang benar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Uthman Asy-Syahid radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali Al-Murtada radhiyallahu anhu. Moga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan kesemua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan golongan yang mengikuti jejak langkah mereka sehingga hari kiamat. Dan moga dia meridai kita bersama-sama dengan mereka seluruhnya dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah berikan kita taufik dan inayah daripada Allah untuk duduk bersama-sama membaca daripada kitab karangan Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Moga-moga kita mendapat manfaat yang sempurna daripada pembacaan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Dan di bahagian yang terakhir daripada kitab ini, Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan bahawa hendaklah seseorang mukallaf, seorang yang beriman itu untuk meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fadilah, keutamaan kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Disebutkan di sini anna afdalul qurun al-mutaqaddimah wal mutaakhirah ma khalan nabiyyin war rusul qarnu ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada zaman yang lebih baik selepas zaman para rasul dan para nabi-nabi, yang lebih baik daripada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang berada di zaman aku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang selepas aku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian mereka yang datang selepas aku ataupun selepas mereka. Sebaik-baik manusia di zaman aku, kemudian mereka yang datang selepas zaman aku, dan kemudian mereka yang datang selepas mereka, yakni selepas zaman aku. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mencaci sahabat-sahabatku. Jikalau seorang daripada mereka jikalau salah seorang daripada kamu menginfakkan seperti gunung Uhud itu emas, maka tidak akan menyamai pahala salah seorang daripada mereka, iaitu sahabat-sahabatku itu, yakni satu cupak.
Yang ni kalau sahabat-sahabat aku menginfakkan satu cupak ataupun separuh cupak, maka pahala kamu menginfakkan satu gunung Uhud emas itu tidak akan dapat menyamai walaupun separuh cupak daripada apa yang diinfakkan oleh sahabat Nabi SAW. La ilaha illallah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa sebaik-baik kurun adalah kurunnya kurunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna man sahiban nabi wa ra'ahu marratan min umri hasal lahu maziyatus suhbah. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali dalam seumur hidupnya dan beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keimanan tersebut, maka dia telah mendapat kelebihan as-suhbah, persahabatan tersebut, afdal min kulli man ya'ti ba'd. Dan kelebihan itu melebihi daripada segala kelebihan orang lain yang datang selepas zaman sahabat. Maksudnya hanya dengan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat gelaran sahabat Nabi itu lebih baik daripada segala amalan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang datang selepas itu. Banyak mana pun mereka lakukan, tak akan dapat menyamai fadilat, kelebihan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat, menatap wajah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Naam, la ya'diluhal amal. Maka tidak akan ada amalan yang dapat menyamai pahala mendampingi Rasulullah, duduk berhadapan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, berjumpa, beriman di atas tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada yang dikehendakinya. Nak tunjukkan betapa hebatnya fadilat bersahabat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini banyak mana pun amalan seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, kalau seseorang itu mampu pun untuk nak menginfakkan emas sebanyak gunung Uhud, maka tidak akan menyamai daripada orang yang menginfakkan satu cupak ataupun separuh cupak daripada menginfakkan separuh cupak. Naam. La ilaha illallah. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah fi ashabi, la tattakhidhuhum gharadan min ba'di. Jangan kamu, yakni jagalah sahabatku, jagalah kemuliaan, kehormatan sahabat-sahabatku, jangan kamu menggunakan mereka itu untuk kepentingan kamu. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Jikalau kamu mencintai mereka adalah kerana kecintaan kamu terhadap aku, kamu mencintai mereka. Yakni aku yang memerintahkan kamu untuk mencintai mereka. Waman abghadahum fabibughdi abghadahum. Dan barang siapa yang membenci kepada mereka, maka pada hakikatnya dia telah membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adzahum faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti mereka, dia telah menyakiti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa menyakiti aku, dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa man adzallah fayushiku an ya'khudahu. Dan barang siapa yang melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibalas, akan diazab, dikenakan dengan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billahi tabaraka wa taala. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi famsiku. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila disebutkan tentang keburukan sahabat-sahabat aku, maka hendaklah kamu berdiam diri. Yakni jangan kamu mengatakan apa-apa, jangan komen apa-apa, dan jangan kamu masuk campur dalam hal tersebut. Na'am, wal khawd fi dhikrihim bima la yaliq fa innahu khairul ummah wal qurun. Jangan kamu sebutkan perkara-perkara yang tidak layak untuk disebut bagi kehormatan mereka, kerana mereka itu adalah sebaik-baik umat dan hidup pada zaman sebaik-baik manusia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Dan mereka-mereka yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat tegas ke atas orang-orang kafir dan sangat berlemah lembut, berkasih sayang terhadap orang Islam. Dan ini merupakan satu perkara yang perlu kita terapkan dalam diri kita, bersifat tegas terhadap orang kafir. Yang ini bukan kita nak kena marah mereka ataupun mencaci mereka, akan tetapi kita tegas dengan pegangan kita. Apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak
yakni bertolak ansur atas perkara-perkara yang wajib dan atas perkara-perkara yang haram yang telah ditetapkan oleh Allah di atas lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita firm apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, yakni tak ada siapa yang boleh mengatakan sebaliknya. Ruhama bainahum, dan mereka ini bersifat lemah lembut, berkasih sayang terhadap sesama sendiri. Allahumma akrimna bidzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita sifat tersebut, sifat firm ke atas orang kafir dan sifat berlemah lembut, berkasih sayang terhadap sesama muslim. Wa qauluhu ta'ala wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerap dan menetapkan kalimat la ilaha illallah ini ataupun kalimat taqwa, iaitu la ilaha illallah, ke dalam hati as-sahabah. Maka mereka merupakan sebaik-baik orang yang mengamalkan daripada kalimat la ilaha illallah. Imam Suyuti berkata, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat-sahabat Nabi ini semuanya bersifat adil. Udul, yakni boleh dipercayai. Man la basa al-fitan wa ghairahum bil ijma' man yattadu bihi. Berkata Imam Syekh Ibn Hajar al-Haythami, alladhi ajma' alaihi ahlu sunnah wal jama'ah annahu yajib ala kulli muslim tazkiyata jami' as-sahabah bi ithbatil adalah lahum. Naam. Pendapat ahlu sunnah wal jamaah telah ataupun kelompok ahlu sunnah wal jamaah telah bersependapat bahawa wajib ke atas setiap orang Islam untuk membaik sangka kepada kesemua sahabat Nabi SAW dengan mengatakan mereka ini bersifat adil, wal kaf ani ta'fihim, dan tidak mengatakan apa-apa keburukan terhadap mereka, wasana alaihim, dan hendaklah mereka memuji mereka. Wala yajuz sabbu ahadim minhum bal yuhram, dan tidak dibolehkan untuk kita mencaci salah seorang daripada mereka, bahkan ini adalah haram. Ini haram untuk mencaci mereka. Dan cacian yang paling rendah yang dianggap sebagai cacian adalah mengumpat. Kita tidak boleh menyebutkan keburukan mereka, tak boleh menyebutkan apa-apa keburukan terhadap mereka. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah, janganlah kamu mengumpat di antara kamu. Janganlah kamu mengumpat baik yang hidup, jangan kamu mengumpat yang dah meninggal dunia. Siapa-siapa pun, sama ada yang hidup di dalam di negeri kita, di negara kita, di Asia Tenggara, di Asia, seluruh dunia, kat mana-mana pun mereka berada, kita tak boleh nak mengumpat mereka. Sama ada mereka dihidup di alam dunia ataupun mereka dah berpindah ke alam barzakh, tak ada seorang pun yang kita boleh mengumpat. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk meninggalkan daripada perkara yang telah tersebar luas di kalangan kita ini, yang tidak terkecuali seorang pun, yang ini perkara mengumpat ini telah tersebar. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dan selamatkan kita daripada dosa-dosa seperti ini. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap mereka yang mengumpat dan mencela. Celakalah bagi setiap mereka yang ini mengata perkara yang buruk terhadap orang lain ataupun mencela. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan mereka-mereka yang menyakiti orang-orang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, di atas perkara-perkara yang tidak mereka lakukan. Yang ini menyebutkan perkara buruk yang mana tidak dilakukan oleh orang tersebut, faqad ihtamalu buhtanan, maka mereka telah berdusta dan dosa itu mereka pikul di atas bahu mereka. Ini mengatakan sesuatu perkara yang tidak dilakukan oleh orang lain. Naam. Wa qad jaa anhu sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul ladzina yasubuna ashabi faqulu la'natullahi ala syarrikum. Disebutkan dalam satu hadis bahawa apabila kamu melihat orang mencaci sahabat-sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu mengatakan kepada mereka, semoga laknat Allah ke atas keburukan kamu. Semoga laknat Allah ke atas keburukan kamu. La ilaha illallah. Disebutkan juga man sabba ashabi, barang siapa yang mencaci
ataupun mencela sahabat-sahabatku, maka ke atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala, laknat para malaikah, laknat manusia keseluruhannya. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adla, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripada amalannya, baik yang fardu apatah lagi yang sunat. La ilaha illallah. Naam. Ulama berselisih pendapat, berbeza pendapat tentang hukum orang yang mencela, mencaci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata jumhur, yakni majority ulama mengatakan la yakfur bisabbi ahadin minas sahabah, tidak menjadi kufur orang yang mencela, mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinahu yastahiqu ta'dib wal 'uqubah, akan tetapi dia hendaklah dikenakan hukuman, dididik, yakni dengan hukuman. Wa yakfur bi takfiri jami'is sahabah, akan tetapi dia menjadi kufur apabila dia mengkufurkan keseluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awil qaul bi annahum irtaddu jami'an ba'da Rasulillah, na'udzubillah min zalik, ataupun mengatakan bahawa mereka ini kesemuanya murtad selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Au annahum fasaqu, ataupun mereka itu melakukan dosa-dosa besar. Lianna dhalika takdzib lima nassa alaihi al-Quran, kerana mengatakan perkara tersebut adalah seakan-akan mendustakan, menidakkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bukan hanya di satu tempat, bahkan di beberapa tempat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usr, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi dan Muhajirin dan Ansar, dan mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu susah. Naam. Ini Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Muhajirin dan Ansar, dan di sini menunjukkan bahawa taubat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan di dalam Al-Quran. Kita ni yang mungkin beristighfar, kita ni yang mungkin bertaubat, kita ni mungkin yang ada diberi taufik untuk menangis ke atas kesalahan-kesalahan kita yang terdahulu, tidak ada kepastian bahawa taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa yang dapat mengatakan secara pasti bahawa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi as-sahabah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan pengkabulan taubat mereka itu dan diletakkan diletakkan di dalam Al-Quran. La ilaha illallah. Naam. Maka ini merupakan darjat yang tertinggi daripada at-taubah. Ini taubatan nasuha, bukan hanya nasuha, akan tetapi ini telah dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa alam anna sabba as-sahabah radhiyallahu anhum haramun min fawahish al-muharramat. Nah, barang siapa yang mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perkara yang haram dan telah melakukan perkara yang keji di kalangan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un man labasal fitan minhum wa ghairuh li'annahum mujtahidun fi tilkal hurub. Naam, walaupun ada di kalangan mereka yang terkadang ada buat kesilapan dan sebagainya, akan tetapi mereka itu merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh untuk mencaci mereka ataupun menyebut keburukan mereka. Qala al-qadhi wa sabbu ahadihim minal ma'asi al-kaba'ir. Mencela, mencaci salah seorang daripada mereka itu adalah merupakan salah satu daripada dosa besar. Wa madhhabuna wa madhhabul jumhur annahu yu'azzar wa la yuqtal. Dan pendapat kami ataupun madhab kami dan mazhab jumhur mengatakan orang-orang seperti ini yang mencela, mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diberikan hukuman, akan tetapi mereka tidak dibunuh. La ilaha illallah. Naam, wa qala al-Imam Malik rahimahullahu taala fi man syatama an-nabi sallallahu alaihi wasallam qutil wa in sabba ashabahu udib. Naam, barang siapa yang mencaci, naudzubillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu dibunuh, kata Imam Malik. Dan orang-orang yang mencaci, mencela sahabat-sahabat Nabi itu perlu diberi hukuman.
perlu diberi hukuman. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la al-Hanbali alladhi alayhi al-fuqaha fi sabb as-sahabah in kana mustahilan lidzalik kuffir wa illam yakun mustahilan fusiq aw lam yukaffar. La ilaha illallah. Naam. Dan kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa dan sesungguhnya khalifah yang layak selepas yakini bahawa khalifah yang benar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhum al-jami'. Maka pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa ila anna fadl as-sahaba ala hasbi tartibihim fil khilafah. Ini keutamaan sahabat-sahabat Nabi itu, terutamanya yang 4 ini adalah bergantung mengikut dia punya tertib dalam khilafah, dalam menjadi Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Abu Bakar yang pertama, Sayyidina Umar yang kedua, Sayyidina Uthman yang ketiga, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Idh haqiqatul fadli ma huwa fadlun indallah wa dhalika la yattali'u alaihi illa Rasulullah. Kerana hakikatnya keutamaan ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sahaja yang Maha mengetahui tentang fadilah setiap seorang daripada sahabat-sahabat Nabi, dan perkara ini tidak diketahui kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan fadilah, keutamaan? Yang dimaksudkan dengan keutamaan sini adalah pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama di kalangan mereka adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Maka mereka ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu ala dhalik ma ruwiya an Ali wa Zubair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati ba'di Abu Bakar wa Umar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Zubair bin Awam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umat aku selepas aku adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kunna nukhayyir bainan nas fi zamanin nabi fanukhayyir Abu Bakar wa thumma Umar bin al-Khattab thumma Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan bahawa kami memilih di kalangan manusia siapakah yang baik, yang perlu diutamakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami memilih Sayyidina Abu Bakar yang pertama, Sayyidina Umar yang kedua, dan Sayyidina Uthman yang ketiga. Imam At-Tabrani menambah dalam riwayatnya fayablughu dzalika Rasulullah fala yunkir dzalika alaina. Dan dikatakan bahawa perkara ini telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak mengingkari perkara tersebut, ini tidak mengatakan ianya adalah tidak benar. Naam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ittafaqa ahlu sunnah ala anna afdalahum Abu Bakar thumma Umar qala jumhur thumma Ali thumma Uthman. Naam, disebutkan di sini bahawa ashabuna mujmi'una ala an afdalahum al-khulafa al-arba'ah. Naam, maka ini ulama-ulama bersepakat bahawa yang paling utama seperti yang kita sebutkan tadi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian siapa yang lebih utama di kalangan sahabat-sahabat adalah 10 sahabat yang telah dijanji syurga sewaktu mereka berada di dunia. Tamamil asyarah, siapa yang nak cukupkan 10 selepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Imam Busiri menyebutkan di dalam syairnya dengan mengatakan Sa'dun Sa'idu bin Aufin Talhatun wa Abu Ubaidatin wa Zubairun Sadatun Ghuraru. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, wa Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Zubair Zubair bin Awam, Sadatun Ghuraru. Maka ke-10 ini yang telah dijanjikan syurga sewaktu mereka berada di dunia ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ikut keutamaan mereka. Kemudian siapa? Kemudian mereka-mereka yang menghadiri peperangan Badar. Orang yang menghadiri peperangan Badar, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, 315. Walhasil mereka ini merupakan orang-orang yang dimuliakan, yang diutamakan.
Sehingga dikatakan bahawa orang-orang yang menghadiri peperangan Badar ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Begitu juga malaikat-malaikat yang menghadiri daripada peperangan Badar merupakan orang malaikat-malaikat yang diutamakan, dimuliakan di kalangan penghuni langit. Kemudian selepas mereka-mereka yang menghadiri peperangan Badar adalah mereka-mereka yang menghadiri peperangan Uhud. Mereka juga diutamakan. Kurang lebih kalau tak silap yang menghadiri perang Uhud 700 atau 1000 lebih kurang macam tu. Kemudian mereka-mereka yang menghadiri peperangan Bai'atul Ridwan, yang mana jumlah mereka lebih, maka selepas tingkatan-tingkatan ini, maka barulah sahabat-sahabat lain mengikut darjat-darjat mereka masing-masing, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara umum, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap daripada mereka itu mempunyai darjat masing-masing sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan pun, sekecil-kecil amalan sebesar zarrah, maka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan dalam riwayat mengatakan bahawa mereka yang dimasukkan ke dalam syurga, beza mereka ini daripada segi amalan walaupun satu subhanallah, yakni si fulan A dengan si fulan B, beza dia satu subhanallah, tapi syurga mereka itu jarak seperti langit dengan bumi. Beza dia langit dengan bumi, itu baru satu subhanallah, belum lagi perkara-perkara lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita semua di dalam syurganya Firdaus Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa didahului dengan hisab, tanpa didahului dengan azab, tanpa didahului dengan dimarah ataupun segala perkara yang tidak diingini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di penghujung ini, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ataupun di dalam kitab yang saya baca ini terdapat sedikit sebanyak daripada fadilat-fadilat, keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat Khulafa Ar-Rashidin. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapakah nama beliau? Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi At-Taimi, yaltaqi ma'a Rasulillah fi Murrah bin Ka'ab. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini berjumpa dengan nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab bin Murrah bin Ka'ab. Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yakni datuk ke-8 berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, sama, yang ke-8, lebih kurang sama. Jarak beza Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar pun bezanya kurang lebih 2 tahun setengah macam tu. Maka dia punya datuk pun sama, berjumpa dengan pada datuk yang ke-8, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Maka kalau kita tanya sekarang ni, siapakah Abdullah bin Uthman, tak ada seorang akan kenal. Kalau kita tanya siapa sahabat Nabi bernama Abdullah bin Uthman, tak ada seorang kenal. Tapi sahabat Sayyidina Abu Bakar merupakan gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ayahnya juga Abu Quhafah, lebih dikenali Abu Bakar bin Abu Quhafah, tapi nama sebenar mereka adalah Abdullah bin Uthman. La ilaha illallah. Seorang sahabat Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nama beliau disebutkan di dalam Al-Quran. Tak ada sahabat lain yang disebutkan mereka di dalam Al-Quran selain dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dalam banyak-banyak sahabat, tak ada seorang pun sahabat Nabi yang 4 generasi daripada keluarga mereka itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya, Sayyidina Abu Bakar sendiri, anaknya, kemudian cucunya. Maka 4 generasi itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain mungkin 3 generasi, mungkin banyak, ataupun tak berapa banyak 3 generasi, dan kemudian 2 generasi itu banyak, ayah dan anak, wahakadha, dan ada yang hanya 1 generasi yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang beriman 4 generasi itu hanyalah keluarganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa huwa khalifatu Rasulillah, dan dia merupakan khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan selepas tahun gajah
2 tahun 6 bulan. Maksudnya dia 2 tahun 6 bulan lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Wa yuqalu lahu atiqun li husni wajhihi wa jamalihi. Disebutkan Sayyidina Abu Bakar ini diberikan gelaran Atiq. Allahumma salli ala Muhammad. Apa makna Atiq? Atiq ini lebih kurang orang yang bebas, yang merdeka. Akan tetapi Allahu alam apa maksud sebenar yang digunakan oleh orang Arab, akan tetapi dikatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang juga handsome, li husni wajhihi wa jamali, orang yang sangat handsome. Wa qila inna ma summiya atiqan li anna Rasulullah qala lahu anta atiqullah minan nar. Salah satu sebab kenapa dia digelar sebagai Atiq adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nama tersebut. Kamu ini adalah orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakr radhiyallahu anhu dakhala ala Rasulillah faqala anta atiqullahi minan nar. Fa yawma idzin summiya atiqan. Satu hari Sayyidina Abu Bakar datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan perkara tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar. Berkata Imam Zamakhsyari, kenapa dia diberi gelaran Abu Bakar? Bakar ni macam orang yang awal, macam tu. Libtikarihi al-khisalil hamidah, kerana beliau orang yang banyak mendapat sifat-sifat yang mulia dari awal keislamannya, mempunyai sifat-sifat yang mulia dari awal keislamannya. Wa summiya bis-siddiq li'annahu badara ila tasdiqi Rasulillah, diberi gelaran as-siddiq, yang membenarkan, kerana dia merupakan salah seorang yang membenarkan khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada hari Rasulullah diisrakan ke Masjidil Aqsa. Maka keesokan hari orang semua sibuk mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, iaitu Rasulullah, mengatakan bahawa beliau pergi dan balik sebahagian malam ke Baitul Maqdis. Maka ramai daripada manusia yang murtad, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, wa saddaqa bihi wa futinu, yang mana sebelumnya membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi diuji keimanan mereka. Faqala Abu Bakar inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dhalik. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahawa aku membenarkan khabar Rasulullah atas perkhabaran yang lebih jauh daripada Baitul Maqdis. Ini khabar yang dibawa daripada langit, aku membenarkan. Usaddiquhu bi khabaris sama' ghadwatan aw rawhah. Ini sama ada dia mengatakan di pagi hari atau di petang hari, aku membenarkan semua khabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika summi Abu Bakar As-Siddiq wa laqabahu al-muslimin khalifata Rasulillah. Dan orang-orang Islam selepas kewafatan Rasulullah memberi gelaran kepada Abu Bakar Khalifah Rasulullah radhiyallahu anhu wa ardah. Satu keluarga yang berjihad, yang mengorbankan dirinya. Sayyidina Abu Bakar itu mengorbankan dirinya, mengorbankan ahli keluarganya, dan mengorbankan segala apa yang dia ada untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sadran mu'azzaman fi Quraisy ala si'atin min al-mal wal karam al-akhlaq min ru'asa Quraisy wa mahattu musyawaratihim. Sayyidina Abu Bakar merupakan orang yang disegani, orang yang dikedepankan oleh kaum Quraisy. Yakni kaum Quraisy itu dah merupakan keluarga yang disegani. Kemudian di antara mereka pula ada yang dikedepankan dan yang diutamakan daripada golongan Quraisy. Kerana salah satunya kerana akhlaknya yang mulia, juga kerana hartanya yang melimpah ruah, yakni seorang businessman, seorang peniaga. Dan apabila mereka akan melakukan mesyuarat, akan melakukan perbincangan, maka akan diajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk turut serta di dalam mesyuarat tersebut. Wa kana min a'affin nas, merupakan orang yang menjaga maruah dirinya, orang yang sangat menjaga daripada maruah dirinya. Wa kana ra'isan mukarraman sakhiyan yabdhulul mal, seorang ketua yang dimuliakan, yang sangat pemurah dengan hartanya. Muhabbaban fi qaumih, disayangi oleh kaumnya. Husnul mujalasah,
wa kana min a'lamin nas bi ta'birir ru'ya. Dan salah satu kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau pandai untuk interpret dreams, mentakwil, mentafsirkan mimpi. Nah, wa min thamma qala Ibn Sirin wa huwa al-muqaddam fi hadzal ilm. Maka disebabkan itu Sayyidina Ibn Sirin mengatakan, dan Ibn Sirin ni orang yang mahir dalam bab-bab mentakwil mimpi. في هذا العلم إتقانا كان أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم الناس بأنساب العرب. Maka orang yang paling pandai untuk mentakwil mimpi selepas Rasulullah, kata Ibn Sirin, adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia merupakan orang yang paling berilmu tentang nasab orang Arab. Orang Arab ni mereka sangat menjaga nasab mereka. Daripada zaman dahulu mereka sangat jaga akan nasab mereka. Maka Sayyidina Abu Bakar merupakan salah seorang daripada orang yang menjaga, yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang nasab-nasab kabilah Arab, sehingga dikatakan bahawa sebahagian daripada mereka mengetahui nasab keluarga belah perempuan. Iaitu kebiasaannya nasab ini hanya dijaga daripada sebelah lelaki, kerana nasab itu mengikut jalur ayah, tidak mengikut jalur ibu. Tapi ada sebahagian daripada mereka, hatta sebelah yang perempuan pun mereka menghafal daripada jalur mereka. Hatta dikatakan bahawa even kuda mereka dijaga nasabnya, bukan hanya dibiarkan begitu saja, akan tetapi dijaga nasab mereka. La ilaha illallah. Akan tetapi sekarang ni dengan terkadang orang terpengaruh dengan orang barat, maka orang barat ini tidak mengikut daripada syariat Islam, yang mana di dalamnya terdapat kemuliaan, di dalamnya terdapat penjagaan maruah dan sebagainya. Dan kalau kita tengok berapa ramai orang-orang yang bukan Islam di barat sana yang tidak tahu siapa ibu dan ayah mereka, apatah lagi datuk nenek mereka. Akan tetapi kita orang Islam, masya-Allah, kita berbangga, kita tahu siapa ibu dan ayah kita, kita tahu siapa datuk dan nenek kita. Bahkan terkadang sampai 2, 3, 4 generasi kita mengetahui mereka, dan alhamdulillah terkadang mereka ini daripada golongan-golongan yang baik, yang mana dengan keberkatan doa mereka kita mendapat apa yang kita dapat hari ini dengan keberkatan mereka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. Maka orang Arab terutamanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka sangat menjaga daripada nasab mereka. Qala al-Hafiz Ibn Hajar, wa min a'zami manaqibihi radhiyallahu anhu qaulillahi ta'ala. Antara perkara yang paling hebat yang disebutkan tentang Sayyidina Abu Bakar ini adalah ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Yakni kalau mereka tidak membantu Rasulullah, maka Allah sendiri yang akan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, apabila orang-orang kafir mengeluarkan Rasulullah daripada kota Makkah. Thaniya ithnain idhuma, dalam keadaan masa itu Rasulullah berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Thaniya ithnain idhuma fil ghar, pada waktu mereka berada dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, dan di sini sahabatnya yakni secara yakni tak ada orang yang berbeza pendapat mengatakan bahawa sahibihi sini, sahabatnya itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, risau wahai Abu Bakar, kerana Allah Subhanahu wa taala ada bersama kami. La ilaha illallah. Dan kalau kita tengok penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam, macam-macam asbab, wasilah telah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digunakan jalan yang lebih jauh, digunakan penunjuk jalan, yakni dijalankan pengembala kambing agar supaya trek kaki Rasulullah itu tidak dinampak oleh orang-orang kafir dan sebagainya. Akan tetapi pada waktu yang sama, walaupun diambil segala wasilah, tapi keyakinannya hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu pengajaran yang perlu kita ambil, bahawa yakni kita berada di dunia, apa-apa asbab yang boleh kita ambil sebagai perlindungan, apa-apa asbab yang boleh kita lakukan untuk capai kepada maksud tujuan kehidupan kita, kita ambil. Akan tetapi pada waktu yang sama, keyakinan kita hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah, apa sahaja yang telah ditetapkan oleh Allah, itulah yang akan berlaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang mengatakan innallaha ma'ana, berkata kepada Abu Bakar, fa innal murad bi sahibihi Abu Bakar bila niza'. Naam.
tawalla al-khilafah ba'dama qubida an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyaril muhajirin wal ansar. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil daripada kepimpinan tersebut selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam atas pilihan daripada golongan al-muhajirin dan ansar. Wa labitha fiha sanatain wa thalathati ashhur wa 10 layalin. Dan beliau menjadi khalifah selepas Rasulullah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wa kanat wafatuhu yaumul itsnin, dan beliau meninggal dunia pada hari Isnin pada tahun 23 selepas hijrah. Tahun 13 selepas hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tahun 10 atau 11 selepas hijrah, dan Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pada tahun 13 selepas hijrah. La ilaha illallah. Dan mengatakan bahawa beliau meninggal dunia pada umur 63 tahun seperti umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu salatkan jenazah beliau di antara kuburnya Rasulullah dan antara mimbarnya Rasulullah, iaitu ma baina minbari wa qabri raudhatun min riyadil jannah. Di antara kubur dan mimbar aku adalah taman daripada taman-tamannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab huwa Amirul Mukminin, merupakan orang yang pertama diberi gelaran Amirul Mukminin, ketua bagi orang-orang yang beriman. Abu Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah Al-Qurashi Al-Adawi, wulida ba'dal fil bi 13 sana. Beliau dilahirkan 13 tahun selepas tahun gajah. Maksudnya 13 tahun lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah, sewaktu Rasulullah meninggal dunia umur 63 tahun, beliau berumur 50 tahun. Walamma sallal muslimun amama al-Ka'bah fi saffain Umar fi ahadihima wa Hamzah fil akhar, fa nazarat Quraish ila Umar wa ila Hamzah fa asabathum ka'abah shadidah fa sammahu ar-rasul bil Faruq yawma idzin. Naam. Ada sekali sewaktu orang-orang Islam sembahyang di hadapan Kaabah dalam dua saf. Ini mungkin kali yang pertama mereka solat di Kaabah dengan dua saf. Maka satu saf itu Sayyidina Umar berdiri dalam satu saf, Sayyidina Hamzah Asadullah wa Asadur Rasulih, singanya Allah dan singa Rasul sallallahu alaihi wasallam, berada di saf yang lagi satu. Maka orang Quraisy ingin ganggu mereka tapi tidak jadi untuk nak ganggu disebabkan dua orang ini, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hamzah, yang mana pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Sayyidina Hamzah itu dengan Al-Faruq. Faruq ini adalah orang yang membezakan di antara hak dan batil. Kannahu Rasul yauma Uhud bi Abi Hafsin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama kepada Sayyidina Umar pada hari Uhud, pada peperangan Uhud itu, dengan Abi Hafs. Hafs ni apa? Hafs ni adalah anak singa. Anak singa. La ilaha illallah. Bapa kepada anak singa. Maksudnya dia singa lah. Bi Abi Hafsin. Faqala Umar radhiyallahu anhu, wallah innahu la awwalu yawmin kannani fihi Rasulullah bi Abi Hafsin. Demi Allah, ini merupakan hari pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menamakan aku sebagai singa. Maka Sayyidina Umar pun dapat gelaran singa, Sayyidina Hamzah pun mendapat gelaran singanya Allah dan singanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika lamma ra'a min shiddatihi wa jara'atihi. Yani apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keberanian dan kehebatan Sayyidina Umar sewaktu berperang dan sebagainya, maka diberikan nama singa. Wa huwa awwalu man tusamma fil Islam 'ala al-umum bi Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa fihi qala Rasul innallaha ja'ala al-haqq 'ala lisani Umar wa qalbihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Sayyidina Umar dengan mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebenaran pada lidah dan hatinya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan itu ada kebenaran, dan apa yang tergerak dalam lintasan hatinya juga terdapat kebenaran. Wa ta'ana yawm al-arbi'a li 4 layali baqin min Dzulhijjah. Beliau ditusuk pada hari Rabu. Pada hari Rabu di penghujung bulan Dzulhijjah pada tahun 23 selepas hijrah. Nah, dan beliau dimandikan
oleh anaknya Abdullah bin Umar, wa hamala ala sarir Rasulillah fi masjid Rasulullah. Kemudian beliau diangkat dengan di atas katilnya Rasulullah di dalam masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menusuk Sayyidina Umar Al-Khattab sehingga beliau meninggal syahid? Dikatakan bahawa Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, Allah marzuqni syahadah fi madinati Rasulillah. Ya Allah, berikanlah aku syahid, pahala syahid, ataupun matikanlah aku dengan syahid di Madinahnya, di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setengah sahabat mengatakan bahawa bagaimana mungkin kamu boleh syahid di dalam kotanya Rasulullah? Yakni kalau kamu pergi berperang di luar boleh dapat syahid, tapi di dalam kotanya Rasulullah mayumkin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang menusuknya? Abu Lu'lu'ah Firuz, ghulam lil Mughirah bin Syu'bah, yakni hambanya kepada Mughirah bin Syu'bah. Sewaktu itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berdiri salat subuh sewaktu dia ingin mengangkat ihram. Maka Abu Lu'lu'ah ni telah menikam Sayyidina Umar Al-Khattab dengan pisau yang diracuni. Diletakkan pisau yang ada racun, dan pisau itu zat tarafain, yakni dia bercabang dua. Maka ditusuk pada bahunya dan ditusuk pada pinggangnya. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, alhamdulillahilladzi lam yaj'al mayyiti ala yadi ahadin yadda'i al-islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan asbab kematian aku ini di tangan orang yang bukan mendakwa keislaman. Yakni dia bukanlah orang Islam. Hatta mendakwa orang Islam maksudnya orang munafik. Mungkin ada orang munafik, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kewafatan ataupun kesyahidan Sayyidina Umar Al-Khattab ini di tangan orang yang bukan Islam. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa Abu Lu'lu'ah ni adalah orang Majusi, penyembah api. La ilaha illallah. Wa shalla bihim alaihi Suhaib wa kabbara arba'an. Maka Suhaib Ar-Rumi telah salatkan jenazah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa dufina yaumul ahad, telah ditanam jenazah beliau pada hari Ahad. Meninggal pada hari Rabu. Bukan meninggal lah, ditikam, ditusuk pada hari Rabu, tetapi dikebumikan pada hari Ahad. La ilaha illallah. Wa kana khilafatuhu 10 sinin. Beliau memegang pemerintahan selama 10 tahun, 6 bulan dan 5 hari. Wa qubida Umar radhiyallahu anhu wa huwa ibnu 63 sanah ala sahih al-masyhur. Beliau juga meninggal dunia pada umur 63 tahun. Rasulullah 63 tahun, Sayyidina Abu Bakar 63 tahun, Sayyidina Umar pun 63 tahun. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63 wa Abu Bakar wa huwa ibnu 63 wa Umar wa huwa ibnu 63. Disebutkan bahawa sebelum wafatnya Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau telah menghantar anaknya, salah seorang daripada anaknya, untuk berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dengan mengatakan, sewaktu itu beliau Amirul Mukminin, merupakan raja ataupun khalifah, pemimpin. Akan tetapi dia bagi pesan ke anak dia, kau pergi berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, minta izin, cakap Umar Al-Khattab ingin minta Umar Al-Khattab minta untuk dikebumikan bersama sahabatnya, bersama 2 sahabatnya. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pada mulanya aku ingin menyimpan tempat tersebut untuk diri aku. Ini aku ingin dikuburkan bersama suami aku, iaitu Rasulullah, dan bersama ayahku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi atas permintaan Sayyidina Umar Al-Khattab, maka aku berikan tempat tersebut kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidatina Aisyah dikebumikan di Baqi', di perkuburan Baqi'. La ilaha illallah. Dan disebutkan bahawa Sayyidatina Aisyah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali beliau menziarahi Rasulullah, yakni kerana dalam rumahnya, maka dia tidak menggunakan hijab, yakni tak menggunakan tudung. Kemudian selepas kewafatan
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha juga apabila beliau iaitu Sayyidatina Aisyah menziarahi Rasulullah dan ayahnya, maka tidak menggunakan tudung. Akan tetapi selepas kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila Sayyidatina Aisyah ingin berziarah kepada Rasulullah, maka akan dipakai tudung. Sebab apa? Hayaan min Umar. Kerana apa? Kerana segan. Yakni di mana akidah, di manakah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mempelajari, mengetahui yakni bahawa sifat malu itu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, yakni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni hatta yang dah meninggal dunia pun dia segan yakni memakai tudung dengan orang yang telah meninggal dunia. Wahakadha. Adab yang dipelajari, adab yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri-isteri beliau. Dan inilah perkara-perkara yang penting untuk kita terapkan dalam diri ahli keluarga kita, terutama di kalangan wanita. Ini bagaimana kita dapat mempunyai sifat haya, sifat malu, sifat menjaga kehormatan diri, hatta orang yang telah meninggal dunia pun dia menjaga, apatah lagi dengan orang yang belum meninggal dunia. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk menjaga daripada kehormatan diri kita dan juga menjaga daripada aurat kita seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipelajari daripada apa yang diamalkan oleh sahabat Nabi dan yang diamalkan oleh ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa huwa Uthman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Qurashi Al-Umawi. Yajtami' huwa wa Rasulullah fi Abdul Manaf. Beliau berjumpa dengan Rasulullah ini lebih dekat daripada Sayyidina Abu Bakar. Uthman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yang ke-6. Tadi Abu Bakar yang ke-8. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Maksudnya Sayyidina Uthman Abdul Manaf ni datuk yang ke-6 untuk Sayyidina Uthman, tapi datuk yang ke-5 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu lahu dhun nurain. Beliau diberikan gelaran dua cahaya kerana beliau telah dimuliakan untuk berkahwin dengan dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Disebutkan bahawa tidak ada seorang pun daripada zaman Nabi Adam alaihi salam yang telah mengahwini dua adik-beradik perempuan. Maksudnya kahwin yang pertama kemudian meninggal, kemudian kahwin yang kedua. Daripada zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Sayyidina Uthman. Wulida ba'dal fil bi sitti sinin ala sahih. Beliau dilahirkan 6 tahun selepas tahun gajah. Maksudnya beliau lebih tua daripada Umar. Lebih tua daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa awwalu man hajar ba'da Ibrahim wa Lut. Beliau merupakan orang yang pertama yang berhijrah selepas Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim dua-dua berhijrah. Maka selepas mereka itu tak ada yang berhijrah kecuali Sayyidina Uthman. Fa huwa awwalu man hajar ila al-Habasyah. Beliau merupakan daripada rombongan pertama yang berhijrah ke kota Habasyah, iaitu Ethiopia. Huwa wa imra'atuhu tawalla al-khilafah ba'da Umar bi aghlabiyati ara'i ahli syura alladhi ayyanahum Umar. Beliau telah mengambil pucuk pimpinan selepas kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu atas pilihan majoriti daripada syura. Maksudnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sewaktu nak meninggal dunia tidak memilih siapa penggantinya, akan tetapi dipilih jemaah syura, contohnya 5 atau 10 orang, dan kemudian mereka yang decide, mereka yang membuat pilihan siapa yang akan menjadi khalifah. Wa kanat wilayatuhu 12 sanah illa 12 yawman. Beliau menjadi khilafah menjadi khalifah, pemimpin selama 12 tahun kecuali 12 hari. Maksudnya kurang 12 hari, 12 tahun. Beliau dibunuh, mati syahid pada hari Jumaat selepas asar. Dufina lailatul sabt bainal maghrib wal isya fil baqi'. Dikuburkan malam Sabtu selepas salat maghrib, antara maghrib dengan isya, di perkuburan Baqi'. Beliau meninggal dunia pada umur 82 tahun
wa ashhur ala sahih al-mashhur. Disebutkan bahawa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebelum dia nak dibunuh ataupun keesokan hari dia nak bunuh, jadi malam tu dia telah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersama Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Maka mereka semua mengatakan kepada Sayyidina Uthman, isbir, bersabarlah kamu, fa innaka tuftir indana al-lailah al-qabilah, bersabarlah wahai Uthman, kerana esok kamu akan makan malam bersama kami. Falamma asbaha da'a bil mushaf fa nasharahu baina yadayhi wa labisa as-sarawil fashaddaha alayhi. Maka keesokan hari apabila dia bangun, dia telah mengambil mushaf, yang ini dipegang daripada Al-Quran, dan dia telah mengetatkan ikatan seluarnya, khaufan an yattali alaihi auratahu inda qatli, takut apabila orang membunuhnya, yang kain dia ternaik dan sebagainya, ataupun seluar dia ternaik. Dia digelar sebagai syahid, walaupun Sayyidina Umar juga syahid, Sayyidina Ali juga syahid, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggelarnya sebagai seorang syahid. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Uthman. Maka gunung Uhud itu bergegar, seakan-akan takut, sehingga dia bergegar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada gunung Uhud dengan mengatakan, uskun ya Uhud, berdiam dirilah wahai Uhud, kerana falaisa alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan, kerana tidak berdiri di atas kamu kecuali seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang asyahid, iaitu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Uthman. La ilaha illallah. Kemudian yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu khalifah yang keempat selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Huwa Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Hashimi, ibnu ammi Rasulillah. Ini yang paling dekat sekali dengan nasabnya Rasulullah, kerana beliau merupakan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayahnya merupakan adik-beradik, satu ibu dan satu ayah dengan Rasulullah. Yang ini Abu Talib dengan Abdullah merupakan adik-beradik, satu ibu dan satu ayah. Maksudnya diorang ada banyak adik-beradik. Ayahnya Rasulullah, yang ini pakcik Rasulullah ada ramai, kurang lebih 10 atau lebih sikit. Akan tetapi yang satu ibu dan satu ayah adalah Abdullah dengan Abi Talib. Jadi selepas kewafatan Abdul Muttalib, yang jaga Rasulullah adalah Abi Talib. Yang jaga Rasulullah adalah Abi Talib, kerana yang Rasulullah ni merupakan anak kepada adik-beradik, satu ibu satu ayahnya, Abi Talib. La ilaha illallah. Wasmu Abu Talib Abdu Manaf. Abu Talib punya nama yang sebenarnya Abdu Manaf. Wa kunyatu Abul Hasan, akhu Rasulillah. Naam. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib ni sepupu Rasulullah, juga saudara, ini adik-beradik Rasulullah, yang mana kita akan ceritakan. Naam. Kenapa adik-beradik Rasulullah? Disebutkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Baina ashabihi faja'a Ali tadma'ina. Maka sewaktu tiba di kota Madinah, maka semua orang ada pasangan-pasangan. Yang ni Nabi dah pasangkan, yang ni disaudarakan dengan yang ni, yang ni disaudarakan dengan yang ni, dijadikan macam adik-beradik untuk membantu satu dengan yang lain. Maka Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah dengan keadaan menangis, mengatakan, ya Rasulullah, kamu telah mempersaudarakan di kalangan sahabat-sahabat kamu, akan tetapi kamu tidak memberikan aku pasangan ataupun saudara. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, anta akhi fi dunya wal akhirah, kamu merupakan saudaraku di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah. Naam. Maka disebabkan itu bahawa Sayyidina Ali, dia adik-beradik Rasulullah, sepupu Rasulullah, dan juga menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasihruhu ala ibnatihi Fatimah, dan Rasulullah kawinkan Sayyidina Ali bersama anak perempuan kesayangan Rasulullah, itu Sayyidatina Fatimah
radhiyallahu anha, yang merupakan ketua wanita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Sibtain, dan beliau merupakan ayah kepada dua orang cucu Rasulullah yang Rasulullah sayangi, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa huwa awwalu Hashimi wulida baina Hashimiyain, dan beliau merupakan orang Quraisy ataupun Hashimi yang Banu Hashim yang dilahirkan oleh daripada dua Banu Hashim. Maksudnya ibu dan ayahnya daripada golongan Banu Hashim. Maksudnya kuat dia punya, macam mana nak cakap, dia punya genetik Banu Hashim tu kuat. Maksudnya Hashim bin Abdul Manaf, keluarga Abdul Muttalib. Maksudnya orang yang Masya Allah, la ilaha illallah. Wa awal khalifah min Bani Hashim, dan merupakan khalifah yang pertama daripada golongan Banu Hashim, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Wa awalu nas islaman ba'da Khadijah, dan antara fadilatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, beliau merupakan orang yang pertama memeluk Islam selepas Khadijah radhiyallahu anha. Maksudnya selepas Nabi SAW kembali membawa wahyu yang pertama, maka malam itu Sayyidatina Khadijah memeluk agama Islam, dan malam tersebut tak ada orang lain yang beriman kepada Allah dan Rasul selain Khadijah. Keesokan harilah barulah anak-anak Rasulullah dan kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wulida qabla al-bi'tha bi 10 sinin ala sahih. Beliau dilahirkan, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib dilahirkan sebelum Rasulullah dipilih menjadi Nabi 10 tahun. Maksudnya sewaktu Nabi SAW menjadi Nabi, dipilih menjadi Nabi, diutuskan menjadi Nabi, beliau berumur 10 tahun. Farabba fi hijrin Nabi, maka beliau telah dibesarkan di rumahnya Rasulullah SAW, walam yufariquhu. Dan ini merupakan kelebihan Sayyidina Ali, sangat mengenali Rasulullah. Ini dia dibesarkan di rumahnya Rasulullah SAW dan tidak pernah berpisah berenggang dengan Rasulullah. Wa syahida ma'ahul masyahid ila ghazwat Tabuk, tidak tertinggal menghadiri peperangan kecuali peperangan Tabuk, dan dia tidak tertinggal kecuali kerana perintah daripada Rasulullah SAW untuk menjaga Madinah. Ala tarda an takuna minni bimanzalati Harun min Musa. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, tidakkah kamu gembira aku menjadikan kamu ini seperti Nabi Musa itu menjadikan Nabi Harun itu sebagai Nabi. Naam. Bu'ya'alahu bil khilafah ba'da qatl Uthman. Orang lain mengambil baiat kepadanya sebagai pemimpin selepas pembunuhan Sayyidina Uthman. La ilaha illallah. Beliau menjadi khalifah selama 5 tahun 3 bulan. 5 tahun 3 bulan 15 hari. Beliau juga dibunuh syahid pada umur wahwa ibnu 63 sana, 63 tahun juga, sama macam Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Uthman. Pada malam 17 Ramadan, beliau dibunuh pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Dan yang membunuhnya adalah orang yang paling celaka di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, yang mana nama beliau Abdurrahman bin Muljam. Namanya Abdurrahman tapi dia bukan hamba kepada Ar-Rahman. Kerana apa? Kerana dia melakukan perkara yang paling teruk. Nabi kata dia orang yang paling celaka di kalangan umat aku. Orang yang membunuh Sayyidina Ali ni merupakan orang yang paling celaka umat aku. Berapa ramai orang-orang kafir yang ada di atas muka bumi ini selepas kewafatan Rasulullah SAW. Berapa ramai orang kafir yang mungkin melakukan pembunuhan di atas muka bumi ini selepas kewafatan Rasulullah SAW. Berapa ramai orang yang zalim, orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa, akan tetapi tidak digelarkan oleh Rasulullah sebagai orang yang paling celaka. Akan tetapi orang ini mempunyai nama Islam, akan tetapi melakukan sesuatu perkara yang telah menempahkan kecelakaannya daripada mulutnya Rasulullah SAW sendiri. Waliyadzubillah. Wa hakadha Ibnu Muljam an Ali bin Abi Talib an Ali radhiyallahu anhu. Naam. Disebutkan Sayyidina Ali al-Murtada li'anna Rasul irtadahu an yakuna minhu bimanzahatur. Naam.
Allah Ta'ala alam. Ni sedikit sebanyak tentang khalifah-khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambahkan ilmu kita terhadap mereka, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambahkan kesayangan, kecintaan kita terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala golongkan kita bersama golongan mereka yang benar-benar jujur terhadap kecintaan mereka ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di akhirat kelak bersama kekasih mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan pengajian yang terakhir untuk kitab Aqidatul Islam. Alhamdulillah, kita dah berada di penghujung daripada kitab ini. InsyaAllah kita akan mulakan dengan kitab yang baru. Dan dengan ini kita akan bacakan Fatihah ke atas Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, mengangkat darjatnya, mengembalikan manfaat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berikan kepada Imam Haddad, mengalir keberkahannya, mengalir ilmunya, mengalir cahayanya kepada kita, ke dalam hati kita, agar supaya apa-apa yang kita baca daripada karangan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad diberikan manfaat yang sempurna buat diri kita, untuk ahli keluarga kita dan zuriat kita sehingga ke hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah kulli niyah salih jami'a kharatud dunya wal akhirah. Wa man wa sayyidi wa syekhil Habib Umar inda khatmil qiraatil kutub lil Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihi wa a'malana fi a'malihi wa maqasidana fi maqasidihi. Ala hadiniyah kulli niyah salih jami'a kharatud dunya wal akhirah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولنا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر رب الرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.